Malaysia secara amnya kini sedang dilanda musibah banjir. Beberapa daerah di negara ini sedang bertungkus lumus, mengharungi ujian bah bersama penduduk setempat. Pada ketika video ini diterbitkan, Malaysia belum lagi dijadualkan mengalami fasa monsun timur laut yang secara puratanya akan bermula pada November 2022. Bukan sahaja Malaysia. Seluruh dunia kini mengalami fasa limpahan air berskala besar. Pengetahuan mengenai banjir sangatlah penting dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana banjir berlaku? Dan adakah Malaysia bakal dilanda banjir paling dahsyat dekad ini? Kekal hingga akhir video ini kerana anda akan didedahkan dengan pengurusan banjir yang bermanfaat. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, apa itu banjir? Banjir merupakan keadaan air menenggelami atau menggenangi kawasan yang luas yang melimpah keluar dari tebing sungai, tasik atau sistem perparitan disebabkan oleh hujan lebat, pencairan ais, air pasang dan halangan pada saluran. Tidak terdapat kategori khusus bagi banjir di Malaysia tetapi sering dikategorikan sebagai bermusim, banjir kilat atau banjir pasang surut. Selain itu, banjir juga digambarkan berdasarkan lokasi, ciri-ciri, sebab berlaku, masa ketika banjir berlaku dan tempohnya. Antara punca banjir adalah semula jadi dan manusia itu sendiri. Punca-punca semula jadi boleh ditakrifkan sebagai tempoh singkat. Keamatan tinggi menyebabkan banjir kilat, hujan lebat menyebabkan tanah bertakung. Punca seterusnya dari aktiviti manusia iaitu pembuangan sisa pepejal ke dalam sungai, enapan dari pembukaan tanah dan kawasan pembinaan, peningkatan dalam kawasan tidak telap dan halangan di dalam sungai. Secara amnya di dunia, kebanyakan negara sedang menghadapi musibah banjir. Ini termasuklah negara seperti Sepanyol, Itali, Meksiko, Amerika Syarikat, Pakistan dan banyak lagi negara lain. Di Eropah misalnya, sering kali terjadi banjir kilat. Apa itu banjir kilat? Banjir kilat biasanya ditakrifkan sebagai banjir mengejut di kawasan tadaan kecil, biasanya kurang daripada 1000 km persegi, berlaku dalam masa 6 jam atau kurang daripada asbab kejadian seperti hujan lebat, empangan pecah, kegagalan tebing, pencairan salji yang cepat atau banjir letusan glazier. Dan selalunya dalam tempoh 2 jam dari permulaan hujan intensiti tinggi. Banjir kilat biasanya disebabkan oleh hujan lebat yang sama ada bersifat setempat, menjejaskan hanya 1 atau 2 tadahan atau lebihan lanjutan, menghasilkan banjir kilat sebagai sebahagian daripada rangka kejadian banjir besar. Banjir boleh menyebabkan kemusnahan yang meluas, mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta peribadi dan infrastruktur kesihatan awam yang kritikal. Antara 1998 hingga 2017, banjir menjejaskan lebih daripada 2 bilion orang di seluruh dunia. Orang yang tinggal di dataran banjir atau bangunan kurang daya tahan atau kekurangan sistem amaran dan kesedaran tentang bahaya banjir paling terdedah kepada banjir. Terdapat 3 jenis banjir yang biasa berlaku. Banjir kilat disebabkan oleh hujan yang cepat dan berlebihan yang meningkatkan ketinggian air dengan cepat dan sungai, saluran atau jalan raya mungkin dipintas. Banjir sungai berpunca apabila hujan yang konsisten atau pencairan salji memaksa sungai melebihi kapasiti. Banjir pantai berpunca daripada lonjakan ribut yang dikaitkan dengan siklon tropika dan tsunami. Antara 80% hingga 90% daripada bahaya alam dalam tempoh 10 tahun yang lalu telah berpunca daripada banjir, kemarau, siklon tropika, gelombang panas dan ribut yang teruk. Banjir juga semakin meningkat dalam kekerapan dan keamatan. Dan kekerapan dan keamatan kerpasan melampau dijangka akan terus meningkat akibat perubahan iklim. Banjir kilat secara purata menyebabkan korban seramai 50 orang di Eropah
70% daripada jumlah kematian tersebut akibat banjir. Kematian terutamanya berlaku di negara-negara sekitar laut Mediterranean, di mana kepadatan penduduk yang besar wujud di kawasan pantai disebabkan oleh proses pembandaran yang penting di kawasan ini sepanjang dekad yang lalu. Di Sepanyol, hampir 90% mangsa akibat banjir disebabkan oleh banjir kilat. Di negara kita, apabila menginjak hujung tahun, negara kita akan mengharungi musim tengkujuh. Malaysia pada amnya akan mengalami fasa monsun timur laut yang kebiasaannya akan melanda negeri Sabah dan Sarawak, Terengganu, Kelantan dan Pahang dengan kadar intensiti atau keamatan penurunan hujan yang tinggi. Sekitar Mei hingga Oktober, negara Malaysia mengalami fasa perubahan monsun timur laut yang menyaksikan beberapa daerah di negara mengalami kesan banjir. Negara kita dijangka memasuki fasa monsun timur laut pada November 2022 hingga Mac 2023. Sepanjang rekod dan sejarah sebelum ini, rekod monsun timur laut seringkali meninggalkan bencana kemusnahan harta benda dan nyawa di negara ini. Amat penting bagi kita memahami 3 kriteria hujan lebat berterusan bagi menghadapi kesiapsiagaan banjir. Kriteria bagi peringkat pertama adalah tahap waspada. Hujan berterusan dijangka berlaku dalam tempoh 1 hingga 3 hari, atau hujan berterusan atau ribut petir sedang berlaku tetapi belum mencapai peringkat amaran buruk. Kriteria kedua adalah peringkat amaran, iaitu tahap buruk. Hujan lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam. Kriteria bagi peringkat amaran ketiga adalah tahap bahaya. Hujan yang sangat lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 150 mm dalam tempoh 24 jam. Persoalannya, bagaimana banjir berlaku? Setiap bencana alam yang berlaku mempunyai jawapan saintifik dan sangat penting untuk kita semua tahu dan memahami ilmu ini tanpa mengira usia dan tahap pendidikan sedia ada. Pertama, banjir sungai mungkin yang paling biasa berlaku di negara kita. Sungai telah terbentuk ribuan tahun yang lalu. Ia membawa lebihan air dari tanah ke titik terendah yang mungkin. Selalunya, 2 faktor utama penyumbang kepada banjir sungai: hujan lebat dan keupayaan tanah untuk menyerap air. Tanah bertindak seperti span, terdapat had untuk berapa banyak air yang boleh diserap. Setelah tanah tepu, air mengalir merentasi daratan dan ke dalam sistem sungai kita. Walau bagaimanapun, sistem sungai mempunyai kapasiti maksimum untuk membawa air. Jika kapasiti ini melebihi had sepatutnya, air akhirnya akan naik lebih tinggi daripada tebingnya dan mengalir keluar ke kawasan rendah bersebelahan dengan sungai. Tempoh kepantasan sungai bertindak balas terhadap hujan dan tempoh banjir boleh berubah dengan ketara di kawasan pedalaman yang rata. Banjir mungkin merebak beribu-ribu kilometer dan memakan masa hingga hampir berbulan-bulan lamanya. Di kawasan pergunungan dan pantai, banjir selalunya kurang meluas dan tempoh yang lebih pendek tetapi dengan halaju aliran yang lebih tinggi. Begitu juga banjir kilat berlaku dengan cepat dan atas sebab itu adalah jenis banjir yang paling berbahaya. Ia boleh berlaku di mana-mana bahagian di negara kita. Terdapat masalah yang sangat serius di kawasan bandar di mana sistem perparitan mungkin tidak dapat mengatasi banjir kilat dengan lebih cekap. Banjir kilat adalah tempoh yang singkat dalam tempoh 6 jam selepas hujan lebat. Hujan turun dengan cepat sehingga tidak dapat meresap ke dalam tanah dan mengalir ke dalam saluran seperti biasa. Ia boleh menyebabkan jalan raya menjadi sungai dan menukar kawasan yang biasanya selamat kepada arus deras dalam beberapa minit sahaja. Di sesetengah komuniti pantai, gelombang ribut boleh menjadi punca banjir yang berbahaya. Ia boleh berlaku apabila sistem tekanan rendah yang kuat atau siklon tropika melintasi pantai, meningkatkan paras laut yang boleh menenggelamkan kawasan rendah sehingga 1 km di darat. Kesan gelombang ribut boleh diperhebatkan lagi dengan air pasang yang sangat tinggi. Ini boleh disebabkan oleh topografi tempatan dan kedudukan bumi dan bulan relatif kepada matahari. Walaupun kita sering mengaitkan banjir dengan bencana dan kerugian, banjir adalah proses semula jadi yang boleh membawa manfaat. Banjir menyumbang kepada kitaran hidup tumbuhan dan haiwan. Air banjir juga membawa nutrien dan mineral berharga yang penting untuk pertanian. Walau bagaimanapun, banjir adalah bencana alam yang paling bahaya di Malaysia. Ramai di antara kita yang tidak mengendahkan amaran banjir dan mengabaikan kesan bahayanya. Ramai di antara kita yang tidak menyedari satu fakta mengenai betapa bahayanya memandu ke dalam air banjir.
Sebuah kereta kecil seberat kira-kira 1 tan boleh digerakkan oleh air banjir yang hanya sedalam 15 cm mengalir pada kadar 1 meter sesaat. Dalam 60 cm, sebuah kereta kecil akan terapung sepenuhnya. Ini kerana daya apungan kereta dari pintu kedap udara dan tayar yang kembung. Jadi, apa persiapan kendiri dalam menghadapi musibah banjir? Banjir akan mengakibatkan anda lemas, terperangkap, terkena renjatan elektrik, penyakit dan dalam kes yang jarang berlaku, tapi boleh berlaku ialah anda boleh disambar buaya. Pertama, anda harus waspada dengan amaran banjir di corong radio, TV, media sosial dan siren amaran banjir. Yang kedua, sentiasa bantu jiran anda, tidak kira siapa jiran anda. Maklum mereka mengenai bahaya yang mendatang. Ada di kalangan masyarakat kita yang mengalami masalah kurang upaya fizikal dan mengalami masalah demensia. Mereka perlukan bantuan. Jika tidak dibantu, mereka akan terperangkap. Jauhi air kotor. Air kotor bercampur dengan pelbagai sumber air yang tidak bersih. Pastikan anak anda tidak bermain di kawasan air banjir. Perkara ini meningkatkan risiko lemas dan penyakit. Ini adalah contoh air banjir yang dilihat di bawah mikroskop. Anda rasa geli, jijik? Pastikan masak air dan minum air bersih sahaja. Jika kawasan anda sering banjir dan berisiko tinggi, jangan sesekali gunakan kereta meredah kawasan banjir. Sentiasa ingat, kadar kelajuan air dapat membalikkan kenderaan kerana kereta mudah terapung disebabkan tayarnya. Setiap telefon bimbit mempunyai ciri-ciri panggilan 999 secara percuma walaupun telefon pintar anda berkunci. Bergerak ke kawasan yang selamat yang telah ditentukan pihak berkuasa. Jaga kebersihan diri dan makan makanan bersih sahaja. Pastikan kuku anda dipotong kemas dan cuci tangan anda. Sabun dapat menghapuskan kuman dan virus di tangan. Ia adalah satu ramuan terbaik untuk menghapuskan penyakit. Jika anda rasa tidak sihat dan anak anda lemah, maklum petugas kesihatan dengan segera. Semoga dengan ilmu ini dapat menambah pengetahuan anda semasa musim banjir bila-bila masa sahaja. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.